Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua Dewan, Persidangan pertama, perasmian penggal keempat Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan yang ke-14, susunan mesyuarat. Perkara pertama, membaca doa. Dipersilakan Yang Berhormat Adu Lengging. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Dibuka mesyuarat Dewan Undangan Negeri dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Kepadanya terpulang segala puji-pujian, kepada Rasul-Rasulnya selawat kehormatan. Ya Allah, yang bersifat Maha Hikmat, limpah keadilan, yang menanggungkan kewajipan ke atas raja dan ahli-ahli Dewan Negeri bagi mentadbir muslihat masyarakat pergaulan. Mudah-mudahan sentosa, aman, makmur, limpah kebahagiaan meliputi penduduk Negeri Sembilan ini. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli Dewan Negeri menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan, terutama bagi negeri ini serta rakyat sekalian. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun di pohon anugerahkan. Taufik-Mu dipohonkan menyuluh memandukan. Pada ketika kami berunding, menimbang, bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan, dengan saksama serta berkeamanahan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negeri ini serta penduduk-penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohonkan doa kami diperkenankan. Amin ya rabbal alamin. Perkara kedua, perutusan Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua Dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dengan rahmat, inayah dari ayah daripadanya, kita dapat mengadakan mesyuarat Dewan Undangan Negeri bagi persidangan pertama perasmian penggal keempat Dewan Undangan Negeri ke-9 yang ke-14 tahun 2021. Yang amat berhormat Datuk Seri Haji Amuddin Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan, yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, ahli-ahli yang berhormat, ketua-ketua jabatan, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah,
saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat datang ke sidang mesyuarat bagi persidangan pertama perasmian Penggal keempat. Dewan Undangan Negeri Sembilan yang ke-14 yang dijadualkan berlangsung selama 4 hari, mulai hari ini 3 September dan hari Isnin 6 hingga 8 September. Hadirin yang dihormati sekalian, untuk makluman semua, sidang mesyuarat kali ini adalah merupakan sidang mesyuarat yang keempat diadakan dalam tempoh pandemik COVID-19. Saya mengambil kesempatan merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada barisan frontliners dan barisan petugas-petugas belakang tabir yang sama-sama sentiasa bertungkus lumus memerangi penularan COVID-19. Kita semua tidak boleh leka dengan ancaman pandemik COVID-19 dan terus kekal mengamalkan SOP berkaitan COVID-19 yang sudah kita amalkan selama hampir 2 tahun. Sebagaimana maklum, Malaysia kini berhadapan dengan varian Delta COVID-19 yang mempunyai kadar kebolehjangkitan yang amat tinggi. Sebelum dengan itu, pihak urus setia dengan kerjasama dan nasihat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan telah menyediakan prosedur operasi standard SOP tambahan sebagai langkah pencegahan dan berjaga-jaga bagi mengurangkan penularan virus COVID-19, khususnya kepada semua hadirin yang akan terlibat sepanjang persidangan ini. Antara SOP tambahan termasuk tindakan menghadkan pergerakan keluar dan masuk hadirin dalam bangunan Dewan Undangan Negeri ini. Selain itu, ahli-ahli yang berhormat, ketua jabatan dan urusetia, petugas-petugas Dewan dikendaki menjalani ujian saringan COVID-19 iaitu ujian RT-PCR atau Real Time Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction 3 hari sebelum tarikh mesyuarat pertama, dan ujian RTK Rapid Test Kit Saliva selang sehari hari persidangan. Para hadirin juga hendaklah memastikan telah menerima suntikan vaksinasi lengkap COVID-19 sebanyak 2 dos dan yang melepasi tempoh matang 14 hari bagi mengurangkan risiko jangkitan dan penularan virus COVID-19. Setiap ruang di bangunan Dewan Undangan Negeri ini telah dihadkan kapasiti berdasarkan keluasan bilik atau ruang hadirin. Semua hadirin dikendaki mematuhi had kapasiti ini sebagaimana yang ditetapkan. SOP tambahan ini adalah juga tertakluk kepada SOP atau ketetapan dari masa ke semasa oleh Jabatan Kesihatan Negeri dan Majlis Keselamatan Negeri serta lain-lain aturan yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri. Pihak Jabatan Kesihatan Negeri dan Majlis Keselamatan Negeri akan membuat penilaian risiko dari masa ke semasa untuk menentukan tahap risiko semua ahli-ahli berhormat sepanjang tempoh persidangan ini. Kehadiran jemputan terutamanya kepada ketua jabatan dan pemerhati dan media persidangan kali ini juga dihadkan. Namun begitu, walaupun jemputan kehadiran secara fizikal ke persidangan ini adalah minima, sesi persidangan masih boleh diikuti secara langsung oleh pihak media melalui media sosial ataupun di akaun Facebook pejabat sosial Kerajaan Negeri Sembilan. Hadirin yang dihormati sekalian, seperti mana lazimnya, saya menyeru ahli-ahli yang berhormat sekalian agar sentiasa mematuhi peraturan-peraturan
dan perintah-perintah tetap Dewan serta tata kelakuan dan etika sebagai ahli yang berhormat sepanjang persidangan kali ini. Sebab itu saya juga ingin memberikan peringatan pemakluman sekali lagi kepada semua hadirin untuk sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan, dan hadirin semua juga digalakkan untuk memakai pelitup muka berganda double face mask seperti disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, serta menghindarkan sebarang aktiviti berkumpulan sama di dalam atau di luar bangunan Dewan dengan mengelakkan 3S, iaitu sesak, sempit dan sembang. Dan yang terakhir, saya mengingatkan bahawa Permis Kerajaan telah diwartakan tempat larangan merokok di bawah peraturan kawalan hasil tembakau semenjak tahun 2004. Aktiviti penguasaan larangan merokok di Permis Kerajaan termasuk di bangunan DUN ini akan dijalankan oleh Rusetia Dewan dengan kerjasama Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan sepanjang persidangan berlangsung. Saya amat berharap persidangan kali ini dapat berlangsung dalam keadaan harmoni serta menjaga nama baik dan etika sebagai ahli yang berhormat dalam Dewan yang mulia ini. Sekian dulu pertuturan saya, dan saya sudahi dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkara ketiga, mengesahkan peringatan mesyuarat kali ketiga Belanjawan Penggal ketiga Dewan Undangan Negeri Sembilan yang ke-14 yang telah diadakan pada 27 November dan 30 November 2020 hingga 3 Disember 2020. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, peringatan mesyuarat kali ketiga Belanjawan Penggal ketiga Dewan Undangan Negeri Sembilan yang ke-14 telah diadakan pada 27 November dan 30 November sehingga 3 Disember 2020 telah pun diadarkan saliannya. Oleh itu, ada apa-apa teguran? Sekiranya tiada, diharap seorang ahli mencadangkan, seorang ahli menyokong supaya disahkan. Yang Hormat Datuk Yang di-Pertua, saya mohon izin mencadangkan supaya peringatan mesyuarat tersebut disahkan. Yang Hormat Datuk Yang di-Pertua, saya menyokong cadangan tersebut. Ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju peringatan mesyuarat ini disahkan, sila angkat tangan. Semua bersetuju. Tak payahlah berkecuali lah. Peringatan mesyuarat ini disahkan. Ada bolpen. Sama. Perkara keempat, titah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus. Ahli-ahli yang berhormat, tuan-tuan, puan-puan sekalian, sebentar lagi Duli Yang Maha Mulia Yang Pertuan Besar Negeri Sembilan akan menyampaikan titah baginda dalam Dewan yang mulia ini. Sekarang Dewan ditangguhkan sebentar untuk keberkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tunku.
pakai baju tu. Datuk. Saya pun ada baju tu. Apa dia? Cici. Ada punya nama apa? Tulis tangan dia. Lagi yang itu. Ketibaan Yang Teramat Mulia Undang Luar Rembau. Off. Ketibaan Yang Teramat Mulia Undang Luar Johor.
Ketibaan Yang Teramat Mulia Undang Luak Jelebu. Wassalam. Ketibaan Yang Teramat Mulia Undang Luak Sungai Hujung.
keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Ampun Tuanku, patut memohon perkenan ke bawah Duli Tuanku untuk melafazkan titah kepada sidang hadirin di dalam Dewan ini. Mohon perkenan Tuanku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang di-Pertua Dewan dan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri sekalian. Terlebih dahulu, beta memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana setelah sekian lama persidangan Dewan Undangan Negeri ditangguhkan, pada hari ini istiadat pembukaan resmi persidangan pertama penggal keempat Dewan Undangan Negeri ke-14 dapat dijalankan. Beta juga bersyukur kerana dianugerahkan kesihatan untuk berangkat ke istiadat pembukaan ini yang juga dihadiri orang kaya beta serta semua yang ada pada hari ini. Alhamdulillah, walaupun kita masih menghadapi cabaran dan dugaan khususnya akibat pandemik COVID-19, keharmonian, keselamatan dan keamanan terus dinikmati oleh seluruh rakyat negeri ini. Dengan iltizam dan kesepakatan semua pihak, Negeri Sembilan telah berjaya memasuki fasa ketiga Pelan Pemulihan Negara mulai 4 September ini. Marilah kita sama-sama berdoa dan berusaha agar dugaan ini segera berakhir dan negeri yang kita kasihi ini terus dilimpahi kemajuan dan kemakmuran yang akan dinikmati oleh sekalian rakyat tanpa dibatasi sempadan kaum, bangsa, agama dan politik. Dalam mengharungi situasi yang mencabar dan getir ini, beta mengucapkan tahniah kepada kerajaan beta, pimpinan Menteri Besar Datuk Seri Haji Aminuddin bin Harun yang telah melaksanakan pelbagai tindakan dan inisiatif
dengan penuh komited untuk memastikan kesejahteraan rakyat terus terpelihara. Pada masa yang sama, dasar-dasar pemulihan turut dirangka dan dipacu bagi memastikan pembangunan ekonomi negeri ini terus berkembang dan mampan. Beta juga amat menghargai peranan, komitmen serta dedikasi yang ditunjukkan oleh semua petugas barisan hadapan serta mereka yang membantu di belakang tabir dalam usaha menangani penularan pandemik COVID-19. Sesungguhnya mereka ini adalah insan istimewa yang terus berkhidmat tanpa mengenal erti letih dan lelah. Oleh itu, sama-samalah kita prihatin dan membantu mengurangkan beban mereka dengan terus mematuhi tata cara pengendalian piawai seperti yang telah ditetapkan dalam usaha memutuskan penularan pandemik COVID-19. Selain dugaan pandemik COVID-19, negara kita juga telah mengalami beberapa cabaran dan situasi yang memberikan kesan kepada kestabilan politik dan menjejaskan pertumbuhan ekonomi. Keadaan ini meresahkan rakyat. Sehubungan itu, beta berharap semua pihak di dalam Dewan ini mengambil iktibar dan teladan daripada peristiwa yang telah berlaku di sekeliling kita. Semua ahli Dewan hendaklah mematuhi matlamat dan amanah yang dipertanggungjawabkan dan bekerjasama dengan penuh integriti dan accountability demi rakyat tanpa ada kepentingan peribadi. Kesan penularan pandemik 19 menjejaskan hampir ke semua sektor ekonomi dunia dan Malaysia. Negeri Sembilan juga tidak terkecuali dan turut menerima impak negatif tersebut. Dalam situasi ini, tindakan proaktif telah diambil oleh kerajaan Beta dengan menyediakan peruntukan berjumlah 29.4 juta ringgit bagi membiayai pelbagai inisiatif dan bantuan kepada rakyat dan barisan hadapan. Peruntukan yang disediakan ini merangkumi semua aspek, antaranya bantuan bakul makanan keperluan asas 2021, pembelian bekalan oksigen untuk kegunaan di hospital dan sumbangan kepada waris pesakit COVID-19 yang meninggal dunia. Bagi meringankan beban rakyat yang terjejas sumber pendapatan, Kerajaan Beta memberikan pengecualian sewa gerai dan pasar di bawah pihak berkuasa tempatan untuk bulan Januari dan Februari 2021 fasa pertama serta Jun dan Julai 2021 fasa kedua. Manakala pengecualian sewa dan sewa beli turut diberikan untuk 3,395 unit perumahan awam kerajaan Negeri Sembilan dan program perumahan rakyat di bawah Majlis Bandaraya Seremban selama 3 bulan. Arahan PKP dan PKPD merupakan langkah yang perlu diambil oleh kerajaan untuk membendung pandemik ini. Namun, banyak pihak yang terputus punca pendapatan disebabkan tidak boleh keluar bekerja ataupun diberhentikan kerja oleh majikan. Justru, bantuan dalam bentuk wang tunai secara one-off diberikan kepada golongan penjaja dan penjaja kecil tanpa premis. Bantuan tunai juga diberikan kepada ketua isi rumah yang kehilangan pekerjaan melalui bantuan kehilangan pekerjaan. Adalah diharapkan agar bantuan inisiatif
dan insentif yang disediakan ini dilaksanakan dengan sepenuhnya supaya kehidupan rakyat terus terpelihara dan tiada golongan yang tercicir. Selain pematuhan SOP yang ketat, Beta berasa sukacita dengan langkah pelaksanaan program imunisasi vaksin COVID-19 sebagai usaha untuk mewujudkan imuniti kelompok. Untuk mencapai matlamat ini, lebih 100 pusat pemberian vaksin telah meliputi hospital, klinik kesihatan, industri dan juga PPV bergerak telah disediakan. Pada 28 Jun 2021, PPV Mega IPT USIN telah dibuka melaksanakan sebanyak 1,500 suntikan sehari dan dinaikkan kepada 3,000 suntikan sehari selepas seminggu beroperasi. PPV industri juga telah dimulakan dan The Tempat Country Club Sendayan dipilih sebagai PPV industri pertama di Negeri Sembilan. Dari segi perancangan, lebih daripada 180,000 dos bekalan vaksin telah disediakan untuk bulan Jun 2021. Namun, setelah mengambil kira situasi semasa penularan kes COVID-19 di negeri ini, jumlah bekalan vaksin telah ditingkatkan kepada melebihi 600,000 dos pada bulan Julai dan Ogos. Berdasarkan program kesedaran yang berkesan dan pelaksanaan PVV yang menyeluruh, Beta bersyukur jumlah rakyat Negeri Sembilan dewasa yang menerima vaksinasi lengkap 2 dos telah melebihi 80%. Dengan ini, Negeri Sembilan juga telah mencapai imuniti kelompok seperti yang kita sasarkan. Setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan diucapkan kepada semua pihak, sama ada jabatan, agensi mahupun sukarelawan yang telah bersungguh-sungguh menyumbang masa dan tenaga dalam merealisasikan alamat program imunisasi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi negara pada tahun 2020 adalah yang kedua terendah selepas krisis kewangan tahun 1998. PKP telah membawa kepada pengurangan waktu operasi perniagaan dan penutupan sementara sebahagian sektor ekonomi yang memberi kesan kepada prestasi ekonomi negara. Secara keseluruhannya, pada tahun 2020, prestasi ekonomi bagi semua negeri telah mencatatkan pertumbuhan negatif. Namun begitu, Negeri Sembilan adalah antara 8 negeri yang merekodkan kadar pertumbuhan yang lebih baik, iaitu susut 3.6% berbanding penyusutan 5.6% di peringkat nasional. Negeri Sembilan turut mencatatkan nilai KDNK per kapita melebihi paras nasional. Dari segi kewangan negeri, sekalung tahniah diucapkan kepada kerajaan Beta kerana berjaya memperoleh kutipan hasil sebanyak 447.88 juta ringgit pada tahun 2020. Walaupun berdepan dengan pandemik COVID-19, kerajaan Beta terus berusaha mengutip hasil ke paras yang membanggakan, iaitu 98%. Hal ini membuktikan bahawa sasaran yang ditetapkan adalah realistik dan boleh dicapai. Sungguh pun menghadapi persekitaran ekonomi yang mencabar dan situasi PKP, strategi dan intervensi yang dilaksanakan
serta komitmen semua agensi pemungut hasil ternyata amat berkesan dan berjaya. Beta berharap agar segala perancangan untuk memajukan negeri dan memperkasa rakyat dapat terus dilaksanakan melalui pelbagai inisiatif Belanjawan 2021 yang telah dibentangkan di Dewan ini. Di sebalik pertumbuhan ekonomi nasional yang perlahan, alhamdulillah pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan masih berupaya menarik sejumlah pelaburan yang amat membanggakan. Bagi tahun 2020, nilai pelaburan yang diluluskan oleh MIDA adalah sebanyak 7.93 bilion ringgit berbanding 6.96 bilion ringgit pada tahun 2019, dan ia merupakan pencapaian tertinggi yang pernah dicatatkan. Daripada jumlah tersebut, 6.4 bilion adalah disumbangkan oleh sektor perkilangan, perkhidmatan terpilih dan utama. Pencapaian ini merupakan satu perkembangan yang sangat positif serta menjadi bukti bahawa dalam keadaan persekitaran yang tidak menentu ini, Negeri Sembilan masih terus menjadi pilihan kepada pelabur domestik dan luar negara. Melalui usaha dan perancangan strategik, khususnya melalui pelancaran program Tahun Melabur Negeri Sembilan 2021, beta yakin hasrat kerajaan negeri menarik lebih ramai pelabur ke negeri ini akan tercapai. Pada masa yang sama, penumpuan kepada pelaburan berteknologi tinggi yang disasar akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negeri di samping menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Sememangnya, pandemik COVID-19 ini telah mengubah lanskap kehidupan kita di setiap peringkat. Pelbagai situasi yang tidak pernah dialami dan mungkin tidak pernah terlintas di fikiran kita telah berlaku pada masa ini. Ini seharusnya menjadi pengajaran kepada kita untuk sentiasa bersedia dan saling bersatu hati dalam menghadapi pelbagai cabaran. Beta amat berharap supaya ahli Dewan menggunakan peluang dan ruang untuk memberi perhatian kepada usaha untuk membantu rakyat dan juga membangunkan ekonomi negeri yang terjejas. Di samping itu, usaha bersepadu perlu digiatkan melibatkan pemimpin masyarakat, ketua agama dan pertubuhan bukan kerajaan untuk memutuskan rantaian jangkitan pandemik ini. Bagi tujuan ini, pemantapan kemudahan digital perlu dipertingkatkan dan beta yakin melalui gerbang digital Negeri Sembilan iaitu N9 Digital akan dapat membantu rakyat bukan sahaja di bandar tetapi juga di luar bandar. Medium digital akan menjadi teras dalam sistem penyampaian dan perkhidmatan sebagai budaya norma baru dalam semua sektor seperti ekonomi, pendidikan, perniagaan dan keusahawanan, termasuk juga sektor pertanian dan pelancongan. Walaupun ketika ini sektor pelancongan merupakan antara sektor yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19, namun ia merupakan sektor yang amat berpotensi untuk berkembang setelah pandemik ini berakhir. Rakyat sentiasa menanti-nantikan peluang untuk beriadah dan melancong. Oleh itu, perancangan dan persiapan yang rapi perlu dilaksanakan, khususnya kemudahan infrastruktur
serta mempergiatkan aktiviti promosi demi memastikan ketersediaan negeri yang bakal menjadi tempat tumpuan pelancong selepas pandemik ini reda dan terkawal. Beta berasa sukacita dengan desa pembangunan komprehensif seperti digariskan oleh kerajaan negeri yang meliputi setiap daerah di negeri ini. Selain kawasan lembah wawasan Malaysia 2.0 yang menumpukan kepada pembangunan industri, Jelebu pula akan memfokuskan kepada pembangunan sektor biodiversity dengan memanfaatkan keindahan alam semula jadi. Sementara itu, kawasan Rembau, Tampin, Jempol dan Kuala Pilah akan dibangunkan sebagai wilayah agropolis. Pembangunan wilayah agropolis mampu menjadikan Negeri Sembilan sebagai hub pengeluaran dan pengedaran sumber makanan utama kepada Lembah Kelang. Dalam hal ini, beta berharap agar semua pihak memainkan peranan masing-masing untuk membantu kerajaan negeri merealisasikan dasar pembangunan ini dan seterusnya dapat memberi manfaat yang besar kepada ekonomi masyarakat setempat. Sebagai Ketua Agama Islam Negeri, beta mahu supaya perhatian serius diberikan terhadap usaha meningkatkan ekonomi dan kualiti hidup umat Islam. Bagi mencapai hasrat ini, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan telah distrukturkan semula berkuat kuasa 1 Januari 2021. Penstrukturan semula ini melibatkan penyelarasan fungsi Perbadanan Baitul Mal Negeri Sembilan di bawah bidang kuasa Mains melalui rang Undang-Undang Perbadan Baitul Mal Negeri Sembilan Permansuhan 2021. Seterusnya, peranan dan fungsi Mains diperkasakan untuk memajukan ekonomi dan sosial umat Islam di Negeri Sembilan dengan menubuhkan Perbadanan Mains di bawah struktur Mains yang bertanggungjawab menguruskan hal ehwal pelaburan, perniagaan dan pengkomersilan bagi pihak Mains serta perkara-perkara lain yang berkaitan dengannya. Bagi merealisasikan matlamat ini, rang Undang-Undang Perbadanan Mains 2021 akan dibentangkan di dalam sidang Dewan Undangan Negeri pada kali ini. Beta juga berasa sukacita berdasarkan prestasi kutipan zakat di negeri ini yang mencatatkan peningkatan setiap tahun dan ia mencerminkan kebertanggungjawatan yang tinggi di kalangan umat Islam. Bagi tahun 2020, sebanyak 144.1 juta ringgit kutipan zakat merangkumi zakat harta dan zakat fitrah telah diperoleh berbanding 141.5 juta pada tahun 2019. Alhamdulillah, jika sebelum ini golongan asnaf hanya menerima RM250 tanpa mengira bilangan isi rumah, namun Mains telah menambah baik agihan zakat mengikut had kifayah dan melalui keadah ini asnaf akan menerima agihan zakat antara RM250 hingga RM800 mengikut per kapita isi rumah. Dalam mendapati pandemik COVID-19 pula, Mains telah menyalurkan sebanyak 5.6 juta sepanjang Jun hingga Julai 2021 untuk membantu golongan yang terjejas
merangkumi bantuan tunai, bantuan makanan, termasuk keperluan dan peralatan kepada barisan hadapan. Adalah diharapkan agar kerajaan akan terus memertabatkan lagi agama Islam dan umat Islam di negara ini menerusi gerak kerja yang profesional bagi membuktikan kemampuan sebenar pengurusan Islam sebagai ad-din. Perhatian serius kepada usaha memajukan umat Islam ini tidak sesekali menjadi alasan untuk mengabaikan atau meminggirkan rakyat beta yang lain. Ini jelas terbukti melalui usaha dan inisiatif belanjawan 2021 Kerajaan Beta yang merentasi sepadan agama dan bangsa. Antara langkah yang telah diambil ialah penyediaan bantuan kepada sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil dan sekolah swasta berjumlah 2.5 juta ringgit, hibah takaful kepada bukan Islam berjumlah 0.5 juta ringgit dan penyaluran akaun amanah hal ehwal bukan Islam berjumlah 1 juta ringgit. Usaha untuk memerangi dan memutuskan rangkaian penularan pandemik COVID-19 masih belum selesai. Komitmen berterusan ini dari semua pihak amat diharapkan bagi memastikan setiap lapisan masyarakat dapat dibantu dan diberi perhatian. Bagi mencapai hasrat ini, pembudayaan norma baru perlu diterapkan dan dijadikan amalan berterusan. Beta menyeru semua pihak agar bermuhasabah diri dan menjalankan amanah yang telah dipertanggungjawabkan supaya matlamat untuk memberi kesejahteraan kepada rakyat dan seterusnya menjadi negeri maju akan terlaksana. Kesefahaman dan kerjasama antara satu sama lain akan dapat memastikan sistem penyampaian perkhidmatan yang lebih berkesan dan efektif. Beta menzahirkan penghargaan kepada Menteri Besar serta seluruh jentera pentadbiran kerajaan Beta atas kesungguhan yang telah ditunjukkan bagi memastikan kemajuan dan pembangunan negeri ini sentiasa berada di landasan yang tepat. Permasalahan dan keperluan rakyat terus menjadi agenda utama dalam setiap tindakan kerajaan bagi menjamin kesejahteraan rakyat tetap terpelihara. Oleh yang demikian, berbahas dan berhujahlah Oleh yang demikian, berbahas dan berhujahlah secara rasional dan berhemah atas prinsip mendahulukan kepentingan rakyat dan negeri atas perkara-perkara yang boleh membawa kebaikan dan manfaat bersama. Berkhidmatlah dengan ikhlas demi negeri yang kita kasihi agar matlamat kita untuk mencapai kejayaan dapat direalisasikan. Akhir titah, Beta mengingatkan ahli Dewan yang mulia ini agar sentiasa menghayati, melindungi, memelihara dan mempertahankan Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan. Peraturan tetap Dewan juga hendaklah sentiasa dipatuhi semasa berhujah dan sepanjang persidangan berlangsung. Beta dan Tengku Puan Besar berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa memberi rahmat dan hidayahnya kepada seluruh rakyat Beta untuk terus dilimpahi kemakmuran yang berkekalan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim,
Berita merasmikan pembukaan persidangan pertama tanggal keempat Dewan Undangan Negeri ke-14. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjunjung kasih tuanku, ahli-ahli yang berhormat sekalian, Dewan ditangguhkan. Dewan akan disambung semula pada hari Isnin 6 September 2021 bersamaan 28 Muharram 1443 Hijrah mulai jam 10 pagi. Keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Keberkatan yang teramat mulia, Undang yang 4. Yang teramat mulia, Undang Sungai Ujung. Dan yang teramat mulia, Undang Jelebu. Yang teramat mulia, iaitu Undang Johor. Yang teramat mulia, Datuk Undang Rembau.
Thank you.